Alhamdulillah, yang bahagia Fadil Tuan Imam yang berusaha, Tuan Nazir Masjid Barisan AJK, yang bahagia Fadil Ustaz Manu Hamzah selaku penceramah pada malam ini, diiringi oleh Fadil Ustaz Taufik Yusof selaku moderator, dan khususnya para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam sesi-sesi ceramah mingguan kita. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita buat agak sedikit perdana, mana kita jemput penceramah yang dapat jauh datangnya daripada Terengganu untuk bersama dengan kita, iaitu Fadil Ustaz Manu Hamzah. Alhamdulillah, tajuk ceramah kita pada malam ni adalah berkaitan dengan undang-undang syariah di Malaysia, rahmat untuk semua. Jadi sejak kebelakangan ini kita dengar macam-macam cerita tentang undang-undang jenayah syariah Islamiah ni, kata undang-undang hudud, undang-undang takzir, kisah dan sebagainya. Jadi pada malam ni insya-Allah akan dihuraikan, akan dikupaskan oleh Fadil Ustaz berkaitan dengan benda yang menjadi isu sekarang ni. Lebih-lebih lagi bila mana nak dibawa oleh Kerajaan Negeri Kelantan, nak bawa undang-undang kanun jenayah syariah Islamiah, Islam kan, maknanya macam-macam timbul, kata masyarakat Malaysia ni majmuk, tak sesuai lagi, bukan masanya lagi. Jadi malam ni insya-Allah kita sama-sama dengar daripada Fadil Ustaz sendiri bagaimanakah, apakah sebenarnya kan undang-undang syariah Islam itu sendiri, apakah itu hudud, apakah itu qisas, apakah itu takzir. InsyaAllah dengan penerangan daripada Fadil Ustaz akan memberikan keyakinan kepada kita bahawasanya undang-undang ataupun apa yang telah diturunkan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita selaku umat Islam, insyaAllah umat manusia secara keseluruhannya. Jadi sepatutnya malam ni kita ada tayangan slide show presentation, tapi disebabkan ada masalah teknikal, kita teruslah dengan ceramah pada malam ni. InsyaAllah saya dimaklumkan oleh pihak masjid, malam ni ada makan tuan-tuan, makan dan minum. Jadi jangan balik lagi lah, habis ceramahnya jangan balik lagi, kita ada sedikit jamuan untuk tuan-tuan semua. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Fadil Ustaz Manu Hamzah dan juga Fadil Ustaz Taufik untuk mengambil tempat di hadapan, dan insyaAllah terus memulakan ceramah kita pada malam ni. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Yang dibati dan pengusi yang dikasihi seluruh ahli dan kuasa Masjid Ar-Rahimah, seterusnya pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat, serta tidak dilupakan sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Nur bin Hamzah. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita melahirkan rasa syukur kita kepada Allah di atas peluang dan kesempatan yang dapat diberikan untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita duduk dalam satu majlis ilmu. Dan alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, sebagaimana yang dimaklumkan oleh tuan pengusi sebentar tadi, perancangan ataupun rancangan untuk kita adakan satu forum ataupun satu ceramah untuk menerangkan berkenaan dengan khusus berkenaan dengan undang-undang syariah Islam. Dan sebagaimana yang dinyatakan tadi, dalam kebelakangan 3 bulan 4 bulan kebelakangan ini, kita boleh sebutlah di antara isu yang hangat diperkatakan. Dan lebih malang lagi bila mana kita sebagai umat Islam silap ataupun salah mendapat berita, maknanya kita lebih mendengar pendapat, pandangan, sebagai contoh daripada orang awam, masyarakat awam. Kadang-kadang kita bertanya kepada artis apa pandangannya, sedangkan kita lupa bahawa yang sepatutnya yang memberikan penjelasan, yang sepatutnya memberikan penerangan kepada kita, ialah di kalangan para alim ulama. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan adakan satu siri penerangan yang khususnya berkenaan dengan undang-undang syariah Islam. Dan format kita punya perjalanan talk show pada malam ini, kita akan buat lebih kurang 3 pusingan. Pusingan pertama dan pusingan kedua, kita akan berikan peluang kepada Fadil Tuan ahli panel untuk menjawab persoalan yang dikemukakan dalam tempoh 15 ke 20 minit. Kemudian pusingan yang ketiga, kita akan berikan peluang kepada sidang jemaah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jika sekiranya ada persoalan ataupun pandangan yang ingin diutarakan untuk dijawab oleh ahli panel. Dan untuk nak menjimatkan masa, maka dengan ini saya memberikan nombor hotline pada malam ini. Boleh tuan-tuan? Semua sebab inset tu. Jadi tuan-tuan kalau nak tanya mudah, tuan-tuan terus SMS pun boleh, WhatsApp pun boleh, ke nombor hotline 019 361 8916. Saya ulang sekali lagi, 019 361 8916. Dan pastikan soalan itu sampai ke nombor berkenaan sebelum jam 9. Jangan mesej pukul 5 pagi esok, jadi tak ada orang nak jawab, sebab ahli panel pun balik dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah sama-sama kita manfaatkan pertemuan kita pada malam ini. Dan sebelah saya ini Al-Fadil yang berhormat Fadil Ustaz Muhammad Hamdan, yang ingin ataupun yang akan menerangkan kepada kita sedikit berkenaan dengan isu yang berlaku pada hari ini. Maka untuk nak memulakan gelanggang forum kita pada malam ini, saya nak bertanya kepada Fadil Ustaz berkenaan tajuk kita pada malam ini, pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia, rahmat untuk semua. Maka mungkin Al-Fadil Ustaz boleh ceritakan kita tentang apa itu undang-undang Islam yang nak dilaksanakan di Malaysia. Sebab orang kata, Ustaz, kita dah ada dah mahkamah syariah, apa lagi yang kita nak? Jadi mungkin Al-Fadil Ustaz boleh kemukakan kepada kita untuk kita lebih memahami dengan lebih jelas lagi berkenaan dengan undang-undang Islam. Al-Fadil Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi saudara moderator Al-Fadil Ustaz Taufik, pengacara majlis, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan ia adalah rahmat kesekalian alam. Perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat, bukan sahaja rahmat kepada manusia, tetapi rahmat kepada haiwan dan seluruh alam. Kerahmatan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tentulah dengan Islam. Islam yang dinyatakan oleh para ulama dalam 3 bentuk ataupun dalam 3 bahagian. Yang pertama, iman ataupun aqidah. Yang kedua, Islam membicarakan tentang syariat. Dan yang ketiga, Islam menekankan tentang akhlak. Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, syara'a lakum minad din. Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi kamu apa yang ada di dalam agama ini. Ablahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'lam bihillah. Allah Ta'ala bertanya kepada manusia, apakah bagi mereka sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang lain untuk mengatur, untuk menyusun dan menetapkan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan dalam kehidupan manusia ini, yang pertama, syariat yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, ada peraturan-peraturan yang direka cipta oleh manusia yang akhirnya berbentuk syirik kerana mereka merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di atas asas inilah Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami telah menjadikan bagi engkau wahai Muhammad syariat minal amri, daripada urusan kehidupan ini. Dalam menyelesaikan masalah urusan kehidupan kita di dunia ini, Allah Ta'ala jadikan untuk Rasulullah syariat untuk disampaikan kepada manusia. Dan syariat itu, kata Allah, fattabi'ha, kamu wahai Muhammad bersama dengan umatmu kena ikut syariat. Fattabi'ha, kena ikut syariat. Kerana di sana ada satu larangan daripada Allah, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Sesuatu yang lain daripada syariat Allah itu ia berbentuk hawa nafsu.
sama ada ia dinamakan undang-undang, sama ada dia dinamakan peraturan, sama ada dia dinamakan apa sahaja, jika ia lain daripada syariat Allah, itu dinamakan hawa nafsu. Hawa nafsu yang diatur oleh orang yang tidak mengetahui tentang keimanan, ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umat ini, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam keadaan terpinga-pinga dalam mengurus hidup mereka, dalam menyelesaikan masalah kehidupan mereka, melainkan dengan perutusan seorang Rasul yang membawa syariat. Syariat ini daripada kalimah syara'a. Kalau kita buka qamus, ada satu kalimah dinamakan syir'atul ma'. Saya ambil hasal kalimah ini bagi nak menggambarkan bahawa syariat ini memberikan suatu rahmat dalam kehidupan manusia, kerana kalimah itu sendiri memiliki pengertian yang mendalam. Syir'atul ma', tempat keluar air. Syir'atu ni daripada kalimah syariat ni. Syir'atul ma', tempat keluar air. Kerana kehidupan manusia ini sangat berhajat kepada air. Sebagaimana manusia berhajat kepada air, demikianlah manusia berhajat kepada syariat. Di zaman Harun ar-Rasyid, ada seorang ulama datang bertemu dengan Harun ar-Rasyid, bertanya kepada Harun ar-Rasyid, wahai tuanku, Harun ar-Rasyid khalifah yang mentarbih empayar Islam yang begitu luas. Si alim ini mahu menanamkan di dalam diri khalifah di masa itu tentang betapa besar manfaat bukan sahaja nikmat Allah tapi syariat Islam. Dia tanya Harun ar-Rasyid, dia kata, wahai Amirul Mukminin, apa dia yang paling penting sekali dan membesar, memberi manfaat yang paling hebat dalam kehidupan manusia? Harun ar-Rasyid kata, saya tak tahu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, jika Amirul Mukminin berjalan di jalan di tengah padang pasir yang kering kontang, panas terik, tiba-tiba di tengah padang yang panas, jauh daripada penempatan, tuanku sangat dahaga. Tuanku sangat dahaga. Dalam kedahagaan tuanku yang amat sangat, kehausan tuanku yang amat sangat itu, tiba-tiba lalu seorang penjual air. Lalu orang jual air. Tuanku memang nak minum air sangat, ada orang jual air. Tuanku tanya dia dan minta daripada dia air sedikit, dia kata tak bagi. Dia kenal tuanku orang kaya, khalifah yang memerintah kerajaan yang besar. Dia letak syarat pada tuanku, jika tuanku nak air, kena bayar. Adakah tuanku sanggup bayar? Kata Amirul Mukminin, saya rela bayar daripada mati tengah padang pasir. Jika penjual air ini mahukan harganya separuh daripada harta tuanku, adakah tuanku akan beli? Kata Harun ar-Rasyid, saya tak akan beli. Kerana harta boleh dicari, mati habis. Harta boleh cari. Saya beli. Baik, tuanku beli. Separuh daripada kekayaan tuanku gunakan untuk beli air. Selepas tu tuanku berjalan sampai di suatu tempat, tiba-tiba tuanku nak buang air. Tak boleh belum? Tak boleh nak buang air. Minum air selesai dah. Nak buang air tak boleh belum?
dedah penyakit batu karang ke apa tak tahu. Tuanku tak boleh nak buang air, tak boleh nak kencing. Carilah bomo doktor tabib. Tiba-tiba tabib kata boleh rawat tapi kena bayaran yang sangat tinggi. Apa bayaran dia? Separuh daripada harta tuanku. Tadi habis dah separuh. Dia minta separuh daripada harta tuanku untuk bayar tuanku boleh buang air. Tuanku kata, Amirul Mukminin kata, saya rela. Saya rela. Biarlah habis duit pun kerana nak buang air kecing ni teruk. Tuan-tuan, tak sakit dah Allah. Tahu tak? Orang tua-tua lah, orang muda mungkin nak ada penyakit ni. Tak? Bunyi air habis harta. Kata ulama ni, wahai tuanku, cuba tuanku tengok betapa besarnya nikmat Allah. Tuanku rela habis duit untuk dapat air. Tuanku rela habis duit untuk sembuh daripada penyakit tuanku. Daripada kalimah inilah diambil syir'atul ma', sumber air. Maka syariat Islam ini adalah sumber yang datang daripada Allah. Jika air menghidupkan kehidupan manusia, rumput menghijau, pohon kayu mula segar, hidup manusia mula sihat kerana air. Demikianlah syariat. Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah ini menyuburkan kehidupan manusia, menyihatkan dan mensejahterakan kehidupan manusia. Maka syariat yang dibawa oleh Allah Ta'ala, yang disebut oleh para ulama cara mudah dengan perkembangan ilmu yang ada pada hari ini, dalam 4 perkara. Yang pertama dalam perkara ibadah. Ini tak payah sarang lah, orang tahu belaka syariat. Yang kedua dalam perkara munakahat. Yang ketiga dalam perkara muamalat. Dan yang keempat dalam perkara yang berkait uqubat, hukuman-hukuman keseksaan yang berkait dengan jenayah-jenayah kehidupan manusia. Dalam 4 perkara ni, bab ibadat ada masalah. Nak mari bulan puasa ni, belajar pula bab puasa. Umur 60 tahun dah, belajar pula dengan ustaz. Niat wan dia ustaz puasa. Tak? Nak sembahyang tarawih, kita dengar dah dalam IKIM. Sembahyang tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, ustaz-ustaz terang pula bab sembahyang. Yang kedua, bab munakahat. Hak ni memang orang nak belaka. Cari tok qadhi. Nak nikah. Yang ketiga, ni 3 ni masalah sikit. Yang berkait dengan muamalah. Perubahan kena ada. Syariat Islam yang berkait dengan keuangan. Bagaimana keuangan Islam, pencukaian dalam Islam, pembankan dalam Islam, pinjaman dalam Islam, berbagai-bagai perkara yang berkait dengan keuangan dalam Islam. Ini berat sikit. Dulu nak buat bank Islam, betapa ramai orang bercakap, boleh tak buat bank Islam ni? Sebab dunia hari itu menguasai dengan sistem riba. Nak buat bank Islam dengan berbagai-bagai cabaran. Orang kata tak boleh, tak sesuai, tak maju, ekonomi kita akan ketinggalan kerana sistem riba tidak boleh lari. Hari ini bank Islam, Hong Leong Bank pun jadi Islam juga. Hong Leong jadi Islam. Tak? Bank-bank yang kita kata komersial yang sebelum ni mula nampak. Nampak tak? Itu perkara yang berkait dengan keuangan Islam. Hari ini kita nak bawa, sebab kehidupan manusia ini tidak semua orang yang sembahyang. Anak kita, muru auladakum bis salah, suruh anak kamu sembahyang.
Dan kalau anak kita tak sembahyang nak buat mana? Kalau anak kita tak sembahyang, maka Allah Ta'ala bawa satu undang-undang, wadribuhum 10 sinin, pukul mereka bila cukup 10 tahun. Maknanya bukan sahaja pendidikan, bukan sahaja penerangan, bukan sahaja penjelasan, tetapi di sana ada satu hukuman yang ditetapkan. Apa umur 10 tahun tak sembahyang juga, hukum. Itu dalam umum. Demikian juga dalam sebuah negara, boleh kita ajar sembahyang. Macam mana nak sesal orang tak sembahyang? Boleh ajar orang berpuasa. Macam mana nak menyelesaikan masalah manusia yang tidak berpuasa? Apabila manusia tidak sembahyang, membawa dia melakukan kejahatan, mencuri, merompak, menyamuk, berzina dan berbagai-bagai mungkar. Bagaimana nak mencegah manusia daripada melakukan perkara mungkar dan perkara-perkara jenayah ini? Maka Allah Ta'ala atur yang disebut oleh para ulama sebagai undang-undang jenayah syariat Islam. Ada orang bercakap, kenapa kita sibuk nak bercakap tentang undang-undang jenayah syariat Islam, sedangkan dalam syariat syariat Islam ni dalam Quran berapa persen sana? Sebab apa sibuk nak bercakap tentang hudud, sedangkan ayat-ayat dalam hudud yang berkait dalam Quran berapa ayat sangat? Tuan-tuan, ayat yang berkait dengan puasa berapa? Sebut saya. Ayat yang menceritakan tentang kewajipan puasa dalam Quran ada berapa? Berapa persen? Kenapa setiap kali bulan Ramadan kita akan syarah baca ayat Quran yang berkait dengan puasa? Kenapa kita tak beritahu ke Ustaz? Ustaz, cukuplah Ustaz, ayat yang berkait dengan puasa ni berapa persen dalam Quran? Ayat lain banyak ni. Ayat yang berkait dengan zakat dalam Quran berapa? Berapa? Walaupun dia sedikit, dia tetap agama, tetap syariat, tetap perkara yang penting. Termasuklah perkara yang berkait dengan undang-undang jenayah syariat Islam. Hanya undang-undang dalam agama ini yang dinamakan syariat, dia tidak boleh lari daripada 4 hukum: wajib, sunat, makruh, haram. Kemudian wajib ni ada 2 jenis, fardu ain, fardu kifayah. Semayang fardu ain, semayang berjemaah fardu kifayah. Betul tak? Ada siapa sunat muakkad. Hudud, qisas, ta'zir, mengurus dan menyelesaikan undang-undang jenayah syariat Islam fardu kifayah. Fardu, wajib, tak buat dosa jika tidak dilaksanakan. Hanya bila bercakap tentang undang-undang jenayah syariat Islam ni, orang terus fokus hudud. Dia terus fokus hudud. Sedangkan undang-undang jenayah syariat Islam ni dia tidak boleh dipisahkan daripada 3 serangkai: hudud, qisas, ta'zir. Hudud, kesalahan-kesalahan yang berkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang hukumannya telah ditetapkan sabit di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ada berapa? Imam Al-Bukhari menyebut tentang hudud, dirumuskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani daripada seluruh pandangan ulama. Dia kata kesalahan hudud ada 17, tetapi yang menjadi sepakat para ulama hanya 6. Ramai di kalangan ulama menyelarakan kesalahan hudud yang berbagai-bagai, tetapi hasil rumusan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mentafsirkan hadis-hadis sahih dalam kitab Fathul Bari, para ulama bersepakat hanya 6 kesalahan yang dikategorikan sebagai kesalahan hudud. 6. Kalau kita baca buku bekas Mufti Sabah tu, kalau kita baca kitab tu, dia tulis 7. 7. Bekas Mufti Sabah Syekh Tugu Said. Tak?
Dia tulis 7 sebab dia ambil berdasarkan mazhab Syafi'i. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Malik 8. Berbagai-bagai mazhab. Tetapi kekhilafan ulama itu Ibnu Hajar kata yang menjadi sepakat seluruh para ulama mengkategorikan hudud 6 kesalahan. Sikit je. 6 kesalahan. Ni yang sabit. Lain-lain kesalahan dikategorikan ta'zir, dan mana-mana kesalahan yang berkait dengan nyawa, pencerobohan terhadap diri dikategorikan qisas. Sama ada qisas itu qisas ataupun ada ulama mengasingkan qisas dengan diyat. Ada ulama dalam kisah itulah ada perbincangan irsh, diyat dan berbagai-bagai. Itu adalah hasil daripada perkembangan ilmu yang para ulama kategorikan dengan berbagai-bagai bentuk. Yang pentingnya bila sebut kesalahan jenayah syariat Islam ada 3 kena tengok. Hudud, qisas, ta'zir. Inilah yang diluluskan di Kelantan. Bukan hudud je. Hudud, qisas, ta'zir. Yang diluluskan di Terengganu tahun 2002 diwartakan dari tanda tangan oleh Tuanku Sultan Nizam. Tahun itu juga 3. Hudud, qisas, ta'zir. Ini dia syariat Islam. Sebab apa syariat Islam ni kita kena buat? Kerana syariat Islam ini memberi rahmat dalam kehidupan manusia. Kalau kita bincang tentang maqasid syar'iyah, lain ni orang bercakap, dia kata apa dia tujuan syariat Tuhan ni? Kita bacalah karangan para ulama. Kalau sembahyang tujuan dia apa dia? Lidzikrillah. Aqimis salata lidzikri. Sembahyang tujuannya supaya kita ingat Allah. Itu tujuan sembahyang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tujuan dia supaya kita ingat Allah, supaya kita tercegah diri daripada perkara munkar. Tu orang panggil maqasid. Maqasid syariat Islam yang berkait dengan hudud, qisas dan ta'zir dalam perkara yang disebut daruriyat al-khamsah, perkara-perkara penting yang asasi, 5 perkara yang mesti dijaga dalam kehidupan manusia. Yang pertama nak jaga apa? Nak jaga agama. Kesalahan nak jaga agama ialah murtad. Kerana murtad khianat terhadap agama, khianat terhadap Tuhan, khianat pada orang Islam. Kalau khianat terhadap negara, apa kesalahan dia? Carilah negara mana pun. Mana-mana orang yang khianat terhadap negara dia, apa hukuman dia? Khianat negara Israel yang haram itu, kalau rakyat dia khianat terhadap negara Israel haram itu, apa hukuman dia? Eropah yang berbangga dengan hak asasi manusia, mana-mana rakyat dia yang khianat terhadap negara dia, apa hukuman dia? Bunuh. Semua bunuh. Tak? Islam khianat terhadap Islam. Islam mari dalam keadaan tidak paksa. Kamu nak masuk Islam, kamu kaji, kamu fikir, kamu belajar, biar kamu kenal Islam sungguh-sungguh, supaya kamu tidak menjadi pengkhianat terhadap Islam, khianat terhadap Allah, khianat terhadap orang Islam. Yang kedua, nak jaga keturunan dengan hukuman zina. Nak jaga harta benda, maka ditetapkan kesalahan mencuri dan merampok. Nak jaga maruah, ditentukan kesalahan menuduh orang lain berzina. Nak menjaga akal, ditentukan kesalahan minum arak. Ini Islam jaga. Hanya para ulama masuk satu lagi, jadi 6. Ada yang kata 5, ada yang kata 6. Maruah itu dimasukkan dalam keturunan, maka adalah yang ke-6, iaitu menjaga diri. Menjaga diri dengan ditetapkan kesalahan qisas. 5 perkara ini semua manusia kata penting lah. Maruah, orang kafir dia jaga maruah dia. Masyarakat mana pun dia ada maruah dia masing-masing. Keturunan, semua orang yang bermaruah dia mahu jaga keturunan dia. Harta, semua orang sayang pada harta dia.
Maka semua perkara ini dibawa oleh Islam nak jaga 5 perkara asasi yang sangat penting dan diperlukan dalam hidup manusia ini. Ini adalah perbincangan asas kita untuk kita buka minda kita bahawa syariat Islam yang diturunkan oleh Allah dalam 4 perkara tadi memberi rahmat kepada kehidupan manusia. Macam mana lagi? InsyaAllah kita akan terang dalam pusingan yang seterusnya, insyaAllah. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira satu penjelasan yang begitu jelas diterangkan kepada kita tentang undang-undang kanun ataupun jenayah syariah, dan kita sebagai umat Islam sewajarnya bahkan sewajibnya untuk kita meyakini bahawa ia memberikan rahmat wa kasrakat kepada manusia, rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Jadi untuk perhatian semua, kita akan berhenti seketika untuk memberikan laluan azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita selesai pusingan yang pertama, dan alhamdulillah sekarang ni jam dekat 8.45 malam. Jadi saya nak tanya tuan-tuan lah, malam ni boleh sampai berapa tuan-tuan? Sebab kita banyak lagi pusingan. Pukul 11 boleh? Pukul 11. Dengar pukul 11 terkejut dah. Tak boleh Ustaz, makanan dah siap dah. InsyaAllah tengok kepada kekuatan ahli panel kita lah. Sebab dia mari jauh,
Jadi insya-Allah kalau ada rasa larat, maka kita akan ajak sampai insya-Allah sekurang-kurangnya sebelum subuh. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan pusingan yang pertama tadi, Ahli Panel telah menerangkan kepada kita tentang asas perbincangan berkenaan syariat Islam. Sebagai yang nyatakan tadi, dia diambil daripada perkataan syir'atul ma'. Kalaulah air itu memberikan kita kesuburan kepada kehidupan tanaman, manusia, haiwan dan sebagainya, maka begitulah juga syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini untuk memberikan kehidupan yang aman, yang tenteram, bahkan rahmat kepada umat manusia khususnya. Cuma persoalannya apa Ustaz? Bila kita sebut pelaksanaan syariat Islam memberikan rahmat kepada seluruh alam, mungkin timbul persoalan hari ini kita di Malaysia tak dilaksanakan lagi. Mungkin tak ada gambaran, mungkin ada rekan kita yang mungkin tidak berapa yakin bila mana dinyatakan tadi, bila mana nak dilaksanakan bank Islam, timbul persoalan keraguan. Lalu begitulah juga pada hari ini timbul keraguan. Bolehkah undang-undang Islam ini memberikan rahmat kepada seluruh manusia, memberikan penyelesaian kepada masalah? Mungkin Fadil Ustaz boleh menegaskan dan dikemukakan, mungkin di sana ada contoh yang berlaku ataupun yang telah pun ada dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dilaksanakan undang-undang Islam ini, dia memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi Fadil Ustaz dipersilakan. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut haddun yu'malu fil ardi khairun li ahli al ardi an yumtaru 40 sabahan. Satu hukum hudud dilaksanakan di muka bumi Allah Ta'ala ini lebih baik bagi penduduk bumi ini daripada diturunkan hujan 40 pagi. Apa maksud dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada penduduk Mekah. Penduduk Mekah ni, penduduk Madinah, penduduk negara Arab ni, kalau nak hujan setahun tu Allah. Sehari tu kalau hujan tu Allah, kita biasa dah lah, hujan lebat takut pula banjir. Tapi Rasulullah sebut kepada orang Arab ni nak gambarkan bagaimana kalau hujan satu hari bergembira. Tanah yang kering akan jadi subur. Bagaimana kalau tanah dihujani 40 pagi. Bukan berkat saja pagi tu, bila hujan turun 40 pagi, 40 hari, tanah mereka subur. Tanah subur, tapi kerana tidak ada air, sebab tu tidak tumbuh pertumbuhan. Tapi cuba kita bayang tanah yang subur, tiba-tiba turun air 40 pagi, akan menumbuhkan pohon kayu. Maka bergembiralah manusia kerana tanaman-tanaman mereka subur. Akhirnya mereka akan boleh berteduh di bawah pohon kayu yang rindang. Mereka akan boleh mencium wangi bunga-bunga yang mekar. Mereka boleh makan buah-buah yang segar. Betul tak? Maka demikian juga hukum hudud ini Rasulullah nak gambarkan, jika dilaksanakan ia akan memberikan manfaat kepada kehidupan. Ada tu? Macam mana? Hukum hudud ini dia memberi rahmat kepada 3 jenis manusia. Yang pertama, dia memberi rahmat kepada mangsa jenayah. Yang kedua, memberi rahmat kepada penjenayah. Yang ketiga, ia memberi rahmat kepada masyarakat seluruh. Bagaimana Islam ini memberi rahmat kepada mangsa jenayah? Kita ambil lagi kecurian. Cuba kita bayang tuan-tuan, kita menyimpan, menabung duit kita begitu susah. Hak bos dah tabung haji pun jadi penimpan ni. Tak? Kita bubuh dalam tabung rumah kita RM10, 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 penuh tabung. Penuh tabung letak bawah katil. Cuti sekolah kita kunci rumah.
Kita balik kampung 2 hari cuti, balik kampung, tengok tikar terbuka. Tempat yang mula-mula sekali kita pergi dalam bilik kita. Tengok bawah katil kita, tempat kita simpan duit yang sangat cermat. Tabung kita yang sekira-kira dalam kemungkinan 2,000, 3,000 hilang. Macam mana perasaan kita? Tanyalah mana-mana orang yang bisnes, tokai-tokai Cina, cuba kita bayar. Kalau orang masuk kedai dia, curi barang-barang kedai dia, bank, orang curi duit dalam bank, semua orang nak marah mereka. Nah, kerana kita bersusah payah menjaga harta kita, menyimpan harta kita, tiba-tiba pencuri pergi ambil duit yang kita simpan begitu susah dalam masa sekelip mata je. Tebuh tong di masjid, ikat dengan rata sonik. Dah, uci soh pada lutut, uci tu. Beti tu pula sonik, nak akak. Tok siap mari pagi, tengok tong cabut, buat lari dia orang. Nak marah? Nak marah. Maka Allah Ta'ala beri peluang kepada mangsa jenayah agar dia melaporkan. Bila lapor, boleh siasat, boleh cari, boleh cek, kena tangkap pencuri ni. Bila tangkap pencuri ni, dijatuhkan satu hukuman potong tangan. Lepas hati ya kita. Sebab kita tanya siapa sahaja, kalau orang curi kita temu depan rumah kita, kita buat apa? Dia biar je. Masuk mana ni? Curi rumah awak. Ya, terima kasih ya. Hak tu jebol tu. Tak? Cerita Piomli. Tak? Relax je. Tak. Tak? Hak tu cerita Piomli. Mesti kalau kita tahu aja tu, kalau ada selapang kita tembok tu. Islam ni bukan potong tangan. Membuatkan orang yang menjadi mangsa jenayah ni puas hati kerana orang buat jahat pada dia rasa puas hati. Tak? Dia puas hati. Yang kedua, rahmat kepada penjenayah. Rahmat macam mana? Yang pertama, penjenayah akan dibawa, dibicara di mahkamah dengan penuh keadilan Islam. Dia tahu. Yang kedua, bila mereka hendak diputuskan di mahkamah, mereka bukan pakai kerak tangan ni jadi masalah kita ni, kerana kita digambarkan takut dah. Betul? Teknikal yang dibuat di Kelantan yang pertama di seluruh negara, di seluruh dunia. Di Arab Saudi tak ada. Di Brunei mungkin dia akan ambil hak Kelantan. Di Aceh tak ada. Contoh nak khabar rahmatnya Islam ni, nak potong tangan pencuri ni pakai kerak tangan, ambil pisau, pedang. Dah. Ni. Macam mana nak buat? Nak kerak ni kena biuh dah. Kelantan dia buat dah teknikal dia. Boleh biuh. Kerana berdasarkan hadis Nabi, masa Nabi suruh potong tangan perempuan yang mencuri, Rasulullah kata ikat dia supaya jangan dia bergerak, tak? Supaya potong tangan dengan sempurna. Maka zaman sekarang zaman moden, tak perlu ikat dengan tali dah, ikat akar dia dengan apa? Biuh. Boleh biuh. Lepas tu nak buat macam mana sekarang? Dia ambil daripada atas ni, ambil daripada atas ni, dah kena biuh, sakit lagi. Orang kecil manis kerak kaki, dah ada kaki, tak? Sakit dah. Tak. Ambil atas ni, tarik ni, tak cabut tangan. Kulit dia atas ni ada, ikat balik, jahit balik, comel. Kerahmatan kepada pencuri. Yang kedua, membuatkan dia tidak lagi akan mencuri. Dia tengok tangan dia curi, curi pula, habis kaki pula, kanan kaki pula, tak? Dia mari mikir, akhirnya dia berdikari, dia berikhtiar, dia berusaha. Rahmat kepada masyarakat hidup tenang. Saya pergi ke Mekah tahun 93. Pergi ke Mekah tahun 93 tu maknanya awal dah. Kalau orang ke dulu lagi
Kita pergi Mekah 93 tu, di Mekah, Madinah masa tu dia ada kios kecil pasar kecil. Tempat money changer macam ke tempat jual goreng pisang. Betul tak? Tangan orang tua pergi Mekah lama lah. Lah ni tak dah. Lah ni model sikit. Dulu dia buat pasar tu, duit berselera atas meja. Orang azan Allah. Oh, tak bila azan. Dia ambil serebang, tuduh duit. Pergi semayang. Kat kita kalau buat macam tu, goreng pisang kena curi dia orang. Bukan duit, kena tak? Kerana apa? Kerana masyarakat mula dak bimbang dengan harta dia. Kerahmatan wujud dalam masyarakat. Kerana masyarakat yang ada sifat nak mencuri, dia tidak lagi niat untuk mencuri. Pertama. Yang kedua, manusia yang baik dalam mengumpulkan harta dia, dia lega dalam mengumpulkan hartanya kerana tidak lagi ada orang yang berani mencuri. Yang keempat, orang yang ada niat mencuri kerana dia takut mencuri, dia mula bersifat produktif. Dia itu tidak lagi mencuri, tetapi dia ikhtiar untuk cari harta dia dengan cara yang baik. Nega, jual orang pisang ni. Lah ni mudah aja. Daripada curi jual orang pisang, baik curi. Tak payah curi besar. Ambil lidi, bukan ajar ni. Hak buat, hak orang buat. Dah, ambil lidi, getah, burung. Pergi ke masjid, buat sembahyang. Masa orang tak ada, akak RM50 lekat. Sekali. Asal kali kak RM10, RM60 dah. Buat rumah sekali sehari RM60. Dia kali RM60. Balik. Lah tu dah. Senang tak? Orang ada apa? Rahmatnya undang-undang Islam. Undang-undang Islam tidak menghabiskan harta kerajaan. Hari ini orang curi, takak, dibicara di mahkamah, dibasuk dalam penjara. Penjara hukum dia 2 tahun penjara. Abdullah bin Mamat sabit dengan bukti-bukti dan keterangannya mencuri berdasarkan kanun keseksaan, maka disabitkan mahkamah 2 tahun penjara. Kata 2 tahun penjara, tanggung makan pagi petang malam, pagi petang malam, pagi petang malam, pagi petang malam, makan relax je dia. Tidur pamai bola raga, makan free, duit kerajaan habis. Kerajaan tak ada duit, buat GST pula. Dah susah. Nak tanggung kan ni? Betul tak? Nak tanggung kan? Tanggung pecuri duduk dalam penjara. Rahmat Islam tak ada. Tak habis duit. Ini contoh. Apa halangannya? Syekh Muhammad Wafaq Zainul Abidin kata, halangan dalam kita menegakkan Islam ni dalam 2 bentuk. Yang pertama, halangan kejiwaan dan pemikiran manusia sendiri, khususnya orang Islam. Yang kedua, halangan berbentuk realiti yang ada, sama ada hasil daripada situasi sejarah ataupun keadaan semasa ini. 2 halangan. Halangan yang pertama yang berbentuk kejiwaan dan pemikiran dalam 2 keadaan. Yang pertama, kerana kejahilan. Bila tak ada ilmu, jahil tentang hakikat syariat, jahil tentang keupayaan syariat dalam menyelesaikan masalah, jahil tentang kehebatan syariat, jahil tentang agama ini sendiri, membuatkan mereka menolaknya. Ini yang pertama. Tak? Yang pertama, jahil. Yang kedua, halangan daripada dha'ful iman, kelemahan iman umat Islam sendiri. Umat Islam ni lemah iman. Bila lemah iman, curiga, keliru dan tidak yakin terhadap syariat Allah dalam 2 bentuk. Yang pertama, tidak yakin dengan janji Allah. Bila dia lemah iman, nak tegak syariat Islam, dia tidak yakin terhadap janji Allah. Kan kita buat syariat Islam ni kan, dia ada sifat hazimah nafsiyah, kelemahan dan kekalahan jiwa dia, rasa lemah. Buat syariat Islam, kau orang marah, kau orang tak puas hati, kau orang tak setuju, kau tak menang pula, takut tak menang. Ada mustiqah bimau'idillah, tidak yakin dengan janji Allah. Tak yakin.
Yang kedua, ada muthiqah bi ahkam syariah, tidak yakin dan tidak percaya dengan kehebatan syariat itu sendiri. Kita berasa syariat Islam ni tak boleh selesai masalah. Orang nak curi-curi kok ustaz. Awak lebih rela hidup dengan undang-undang yang dicipta oleh manusia, hawa nafsu, barat hari ini, ataupun nak ambil undang-undang Tuhan? Siapa cerdik? Tak, manusia dah rasa. Tak. Ni kerana punca dia pemikiran dan jiwa manusia. Yang ketiga, kerana pemikiran umat Islam ta'assur bida'wat du'a hukukil insan, terpengaruh dengan da'ayah golongan hak asasi manusia. Sebab tu ada orang cakap tu, saya tak mau duduk apa Malaysia ni, kalau buat hukum hudud juga, orang curi kena rak tangan, orang zina kena sebab, kena rejam. Saya tak mau duduk Malaysia ni. Kamu duduk sudah tak? Awak nak duduk mana? Bumi mana? Kan dunia ni bumi Tuhan belaka. Tak, sebab ini kelemahan. Kelemahan ta'assud. Kita terpengaruh dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tak boleh kerak tangan. Kerak tangan ni pada penjenayah. Kalau orang kecil manis, doktor kerak kaki dia, ya, kenapa? Ini adalah jenayah penyakit masyarakat. Kerak tangan, ya, kerak tangan pada penjenayah yang mesti cukup syarat-syarat dia, bukti-bukti dia, dalil-dalil dia, tanda-tanda dia. Okey, halangan yang kedua ialah realiti. Realiti ini halangan dia yang pertama ialah perundangan. Perundangan yang ditinggalkan oleh penjajah ataupun direka cipta oleh golongan yang dididik oleh penjajah. Penjajah dia tinggal dalam sebuah tanah air umat Islam, perlembagaan satu. Yang kedua, dia tinggal anak didik dia yang mencipta undang-undang penjajah. Contoh, hari ini kita nak laksanakan enactment jenayah syariat Islam. Di antara halangannya yang pertama, kena luluh dalam Dewan Undangan Negeri. Melalui sistem pilihan raya. Kalau ahli dewan itu setuju, boleh. Kalau ahli dewan itu tak setuju, tak boleh. Brunei sistem dia beraja. Raja kata nak buat. Sebab penjajah ni dia tahu dah, nak menghalang sistem Islam ni, dia bawa tinggal sistem dia. Yang pertama. Yang kedua, dia letak undang-undang yang dikatakan perlembagaan Lok Rek itu sendiri. Dia letak, dia bagikan mahkamah syariat ni, bidang kuasa dia macam ni. Maka dia letak dah dalam 355 akta bidang kuasa mahkamah syariat 356. Dia letak dah situ. Mana-mana kesalahan yang berkait dengan mahkamah syariat 356. 3 tahun. Tak tahu lagi. 356. Berapa? 3 tahun 5,000 ringgit. 6 kali sebatang. Hak ni dia tak dah asah itu. Nak pindah kena menang ahli dewan. So dia tak dah asah. Itu halangan dia. Letak tu dia letak pula halangan dia. Mahkamah syariat jadual dia bawah 76, bidang kuasa kerajaan negeri. Bidang kuasa kerajaan negeri ni pula konon yang berkait dengan keseksaan, jenayah, letak bawah persekutuan. Itu undang-undang yang menjadi halangan yang dilegakan oleh penjajah, yang membuatkan kita susah untuk bawa laksanakan Islam. Tapi tak apalah, sebab halangan tu dah wujud. Adakah kita nak biarkan halangan tu? Tak dapat tidak, kita mesti lalu halangan tu. Macam mana nak lalu halangan tu? Alhamdulillah, hasil perjuangan dan akhirnya kerana rakyat ni belajar, rakyat Kelantan setuju melalui tasyri'. Tasyri' ni makna penggubaran, digubar di Kelantan, bawa di Kelantan dalam dewan. Proses yang kedua, taknin,
Diwartakan dalam Dewan Undangan Negeri. Batu yang ketiga, nak tatbik. Nak tatbik ini tak boleh ni. Sebab ada halangan perundangan ni. Kena pindah 356 ataupun Akta Mahkamah Syariah 355. Kena pindah tu. Nak macam mana? Kena berjuang. Nak pindah 76, kena berjuang. Ini pindaan, ini halangan yang pertama. Halangan yang kedua ialah halangan pada sudut politik. Ideologi ahli-ahli politik. Itu halangan. Yang pertama, ideologi ahli-ahli politik sekular. Ini yang kedua, halangan ahli politik yang tidak Islam. Yang tidak Islam ni, walaupun kadang-kadang mereka tahu hukum hudud ni ada kelebihan, tapi mereka nak jaga kepentingan politik mereka, mereka akan lawan juga hukum hudud. Kerana nak menjaga sokongan mereka, nak menjaga ahli-ahli mereka, nak jaga undi mereka. Ini halangan yang terpaksa kita hadapi. Inilah dia perjuangan. Bila ada halangan, mesti ada perjuangan. Adakah kita nak biar itu? Loh, tak boleh. Kita kena ada berjuang. Dakwah kita kena teruskan. Gerakan dakwah kena terus. Gerakan ilmu kena terus. Gerakan politik bagi menyedarkan seluruh umat Islam bahawa politik Islam ini penting. Kembali kepada politik Islam ini penting. Ini mesti ada. Halangan-halangan yang disebut oleh para ulama ini, kita mesti pecahkan. Kita mesti hadapi. Dan bagaimana nak menghadapi halangan yang sebegini besar? Tidak mesti umat Islam sedar. Halangan-halangan ini mesti mereka sepakat untuk mereka pecahkan bersama, insya-Allah. Wallahu taala. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah berkenaan dengan bagaimana undang-undang syariah Islam ini memberikan rahmat kepada seluruh alam, dan dikupas sebentar tadi tentang beberapa bentuk halangan-halangan yang mau tidak mau kita terpaksa menghadapinya. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, halangan itu telah pun ada, maka menjadi kewajipan kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agar tertegaknya agama Allah, undang-undang Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa yang diterangkan tadi jelas menunjukkan kepada kita tak ada sebab untuk kita nak meragui akan kebijaksanaan ataupun hikmah di sebalik perintah ataupun pelaksanaan undang-undang syariah Islam. Tinggal lagi pada hari ini yang menjadi masalah kita pada hari ini, yang menjadi cabaran kita pada hari ini, bila mana kita melihat kadang-kadang umat Islam itu sendiri yang takut untuk melaksanakan undang-undang Islam. Kalau kita pun takut untuk melaksanakan undang-undang Islam, bagaimanakah kita nak mengharapkan orang-orang bukan Islam memberikan sokongan, memberikan galakan, memberikan kefahaman kepada mereka? Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah, bila mana ada halangan, di sana ada perjuangan, di sana ada kita kata usaha yang mesti kita gerakkan, yang mesti kita perkasakan. Sekurang-kurangnya masyarakat pada hari ini memahami apakah itu undang-undang Islam, dan pelaksanaan itu sudah semestinya memberikan rahmat dan manfaat serta kebaikan kita di dunia, bahkan di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada soalan ataupun pusingan yang ketiga. Fadil Ustaz, bila kita sebut tadi bahawa sesungguhnya undang-undang Islam memberikan rahmat kepada seluruh alam, dan kita pun sebut tadi di sana ada halangan-halangan yang menyebabkan boleh jadi orang kata hari ini sukar untuk kita nak laksanakan, dan di sana juga ada perkara-perkara yang menyebabkan umat Islam sendiri yang merasa takut dengan undang-undang Islam. Maka mungkin Fadil Ustaz boleh berkongsi dengan kita bagaimanakah cara ataupun bagaimanakah untuk kita nak mengatasi rasa takut, rasa fobia dan kejahilan yang melanda umat Islam pada hari ini, untuk kita meletakkan fiqh, keyakinan kepada apa yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan rahmat ke seluruh alam. Jadi Fadil Ustaz dipersilakan.
Saya ingat ada soalan daripada audiens baru sedap sikit. Tapi tak apa, moderator tolong tanya. Soalan yang ketiga ni, bagaimana kita nak meyakinkan seluruh umat Islam? Hakikatnya kita tidak boleh meyakinkan semua orang. Sebab kaedah undang-undang ni, mana-mana undang-undang GST, adakah dia meyakinkan semua orang? Tak. Tak. GST ni, adakah semua orang yakin ke ni? Adil, baik, bagus. Tak. Adakah semua orang tahu GST ni? Bukan, GST ni undang-undang baru, undang-undang lama, konon keseksaan yang ada dalam negara kita ni, semua tahu lah ke? Orang yang mencuri, kesalahan dia, hukuman dia apa? Pasal berapa? Seksa berapa? Anggap belaka? Tak tahu dah. Tapi adakah dilaksanakan? Dilaksanakan. Itu kaedah undang-undang. Dan memang kaedah agama ni, ada kaedah agama yang nak mengharapkan semua orang terima. Semua orang terima mustahil. Sebab kata Allah, walau sya'allah, kalau Allah Ta'ala nak, nescaya Allah Ta'ala akan beri petunjuk pada semua manusia. Walakin, tetapi kata Tuhan, tidak. Ada orang yang terima, ada orang yang tidak terima. Ya, mesti ada. Jadi apa hakikatnya? Hakikatnya yang pertama, kita mesti beritahu, terus beritahu. Yang kedua, cara nak beritahu orang ialah kena laksanakan. Tuan-tuan, pelaksanaan jenayah syariah Islam di Madinah, ada ulama menyatakan pada tahun yang kedua. Pada tahun yang kedua di Madinah, dan ada yang kata selepas 6 bulan Nabi berada di Madinah, dilaksanakan undang-undang jenayah syariah Islam. Di masa Nabi laksanakan undang-undang jenayah syariah Islam di Madinah, berapa orang Islam yang ada di Madinah masa itu? Apa tuan-tuan? Dalam tahun yang kedua, perang Badar yang hadir, perang Badar 313 orang. Baiklah, kita kata 313 orang tu campur dengan suami dia, isteri dia, adalah 600 orang. Maka ada di kalangan pengkaji yang kata jumlah kemungkinan 1000 orang sahaja masa itu daripada seluruh rakyat Madinah, 10,000 orang. 10,000 orang rakyat Madinah, Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Yahudi yang ada di Khaybar, golongan munafik, golongan musyrikin, golongan ahbas yang tinggal di Madinah. Ada ulama kata tahun Nabi laksanakan hukum hudud mula-mula, orang Islam hanya 1000 orang. Tetapi masa Nabi laksanakan hukum Islam dalam keadaan umat Islam minoriti masa itu, akhirnya ia membuka minda masyarakat Madinah yang tidak Islam, bahkan Yahudi mula tertarik dengan undang-undang Rasulullah SAW. Cuba kita lihat, apabila berlakunya perbalahan di kalangan orang Yahudi, orang Yahudi lelaki dan perempuan ni berzina. Bila berzina, berbalah. Orang Yahudi ni berbalah. Ada yang kata kena undang-undang macam ni, ada yang kata macam ni. Dia kata macam tu kita tak nak selesai masalah ni, kita kena balik kepada undang-undang yang dilaksanakan oleh Muhammad. Sebab mereka tengok undang-undang yang diamalkan oleh Rasulullah begitu adil, begitu adil, sehingga mereka datang bertemu dengan Rasulullah. Tetapi di masa itu, kerana Rasulullah nak memujuk orang Islam, dan Allah Ta'ala bawa satu kaedah masa itu, in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Hei Muhammad, jika orang kafir itu, khususnya Yahudi, datang kepada wahai Muhammad untuk engkau berhukum dengan mereka dengan hukum agama, boleh kamu hukum mereka dengan agama kamu, ataupun kamu berpaling daripada mereka, ikut agama mereka. Islam hari awal tu, Islam hari dengan pilihan. Maka Yahudi ni mari, Rasulullah tanya lalu, apa dia undang-undang yang berkait dengan kesalahan zina dalam agama Yahudi? Apa dia? Orang Yahudi bawa kitab Taurat depan Rasulullah. Rasulullah baca, apa kesalahan dia? Pada diri dia kata, kesalahan orang yang berzina ialah kita lomor arang seluruh tubuh dia, laki dan perempuan, dan kita arak di dalam masyarakat
pusing dia beritahu ke orang, ni orang berzina, ni orang berzina, ni orang berzina, ni orang berzina, yang telah kahwin. Dia baca kitab. Rasulullah kata cuba awak baca kitab Taurat. Masa mereka baca kitab Taurat, mereka tudung ke tangan. Mereka baca hak tudung tu dah baca. Abdullah bin Salam, seorang padri, tok guru kepada padri-padri Yahudi ni, kata ke Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, mereka tutup tu, suruh mereka buka hak lepak mereka tutup tu. Rasulullah kata, buka hak awak tutup tu, baca. Dia kata, kesalahan orang yang berzina mengikut agama kitab Taurat, orang yang telah berkahwin, rejam. Rasulullah kata, ambil hukum awak, ambil undang-undang awak, laksanakan macam tu. Maka berdasarkan inilah Rasulullah ambil kaedah yang disebut oleh Allah, jika orang kafir datang kepadamu, beri pilihan dia. Kalau dia nak undang-undang Islam, boleh. Tapi kalau dia nak undang-undang dia, teruskan undang-undang dia. Hak ni hak dia ambil di Kelantan ni. Hak orang yang bersoal, dia kata, kenapa enactment jenayah syariat Islam kena pada orang Islam saja, tak kena pada orang kafir? Kerana inilah yang diamalkan, yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat 46 di awal hijrah Nabi SAW di Madinah, untuk membuka minda orang yang bukan Islam, supaya orang bukan Islam tidak merasakan bahawa mereka dipaksa, tapi mereka lihat, sehingga mereka lihat keadilan Islam, mereka mula merujuk kepada undang Islam. Undang-undang dia tak setuju dah, undang-undang dia. Cuba tuan-tuan tanya, jangan tanya orang politik, tanya orang Cina yang berniaga, yang bukan Islam. Tanya dia, kalau awak berniaga, awak kumpul duit banyak, kalau orang curi duit awak, awak nak buat macam mana? Mesti tanya tokai Cina, dia kata, saya tembak lah. Hukum Islam potong tangan je, bukan tembak. Dia akan melihat bahawa keadilan Islam, sehingga Islam ni berkembang. Yahudi mula lihat, sehinggalah empire Islam begitu luas. Berlaku kes Sayyidina Ali hilang perisai dia, baju perisai dia. Baju perisai ni mahal lah, baju perisai perang hilang, ya tak? Dicuri oleh seorang lelaki Yahudi. Sayyidina Ali ni tengok orang Yahudi ni curi, dia pergi lapor ke mahkamah. Sayyidina Ali masa tu Amirul Mukminin, khalifah, naik ke mahkamah, dipanggil si Yahudi. Baju besi yang ada pada awak tu, baju besi awak curi ke? Awak baju besi siapa? Si Yahudi ni kata, baju besi saya, baju besi saya. Tok Hakim memutuskan, kerana Sayyidina Ali tak ada saksi, tak ada bukti, hakim berasaskan zahir, buat putusan, baju besi ini milik si Yahudi ini. Kalah Amirul Mukminin, kerana Amirul Mukminin tidak ada saksi. Keluar daripada majlis mahkamah, si Yahudi ini mari bertemu dengan Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, ambil balik baju besi Amirul Mukminin. Saya memang curi baju Amirul Mukminin, tapi saya melihat bagaimana adilnya undang-undang Islam. Sebegitu rupa, hari ini juga saya menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok keadilan Islam. Dengan sebab keadilan Islam inilah bukan sahaja membuka minda orang yang tidak beriman suka kepada Islam. Atau kita kena tunjuk kau, sarah ni kadang-kadang apa tuan-tuan, betul tak? Sarah ni orang akan tanya lah ke, rotan soalnya nak rotan macam mana, sebab dia macam ke, sebab hari ni ke, orang nak apa, betul tak? Adil ke, potong tangan macam mana? Dia kena tunjuk, dan petunjuk yang kita nak buat kesalahan yang sangat adil yang ada dalam Islam ni, supaya akhirnya mereka yang tidak percaya kepada syariat kalah, futur, lemah, lumpuh, tidak boleh lagi mencari alasan untuk melihat undang-undang Islam ini lemah, tidak berupaya. Inilah sejarah yang menggambarkan, bermula daripada Madinah, 1000 orang lebih orang Islam mula-mula pelaksanaan jenayah syariat Islam.
akhirnya Islam berkembang menjadi empire yang sebegitu besar sampai ke Laut Atlantik, sampai kepada sepadan Cina. Ini dia. Sebab tu kita nak tunjuk tu. Buat di Kelantan, sebab apa kita nak buat di Kelantan dulu? Nak tunjuk kepada masyarakat bagaimana indahnya jenayah syariat Islam ini. Bukan nak tunjuk potong tangan, bukan nak mengudungkan orang, tetapi nak menyatakan keadilan Islam yang akhirnya orang yang mencuri takut untuk mencuri dan menghentikan diri untuk mencuri, merompok orang. Biasa seringkali kita bercakap kan, hari ini orang yang merompok dan mencuri, hukuman dia masuk penjara. Bila masuk penjara, pencuri ni dia duduk dalam penjara. Hak curi motor, hak curi kereta, hak curi bank, hak curi rumah, hak robek rumah, hak semua ni dia bincang, dia buat usrah. Dah, awak kena masuk penjara kerana apa? Saya masuk penjara kerana curi motor. Awak? Saya curi bank. Awak? Saya bak kereta ni mahir. Dia bincang dalam tu lah. Dia belajar dalam tu lah, macam mana nak curi kereta. Hak curi motor, dia nak naik taraf dia, master. Ijazah bak mencuri motor ada dah, ijazah bak curi kereta pula. Dia belajar situ lah, tok guru ada. Lepas dia habis tahu tu, buat usrah, keluar ropok jamu tu dah. Nampak tak? Dia orang tak nampak keindahan Islam. Keindahan Islam, orang petikai, orang keliru, orang curiga. Tetapkan undang-undang yang ada pada hari ini sempurna ke, comel ke, cukup ke, adil ke? Sedangkan kecurian terus merebak. Awak curi motor, tanya bala polis kata, tak maaf cik mungkin ada jumpa dah. Curi motor, jangan pergi buat laporan lah. Buatlah laporan, bukan dia kata tak boleh. Tapi kalau dia buat, kalau polis tak nak cari tau. Lagi-lagi kalau kena curi selipar lagi lah. Telok je lah curi lah. Tahu tak? Ni polis tak sebab dah. Tak sebab. Sebab curi kecil, curi besar tu ada ni. Tahu tak? Hak mencuri duit-duit negara tu banyak lagi. Tak dah. Ni masalah yang kita nak sesar masyarakat. Nak yakin kepada umat bahawa ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanang walaupun tidak semua orang dia yakin, tetapi keyakinan itu kadang-kadang mari dengan mereka melihat bagaimana terbuktinya keadilan Islam di hadapan mereka. Wallahu taala a'lam. Muslimin dan muslimat Muhammad Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itulah berkenaan keyakinan mesti ada dalam diri kita, dan ia akan meningkatkan lagi bila mana pelaksanaan telah pun ada, makna dilihat dengan mata kepala kita sendiri, barulah ada keyakinan. Jadi bila tidak dilaksanakan, sebagai yang nyatakan tadi, sekadar syarahan, sekadar cakap-cakap, mungkin orang tadi apa untuk nak menilainya. Maka sebab itulah dengan apa yang berlaku pada hari ini jelas menunjukkan kepada kita sistem ataupun undang-undang yang sudah ada sebenarnya pada hakikatnya tidak menyelesaikan masalah, bahkan meningkatkan ataupun menambahkan lagi masalah dalam negara kita. Maka sebab itulah kita sebut bahawa sesungguhnya setelah negara kita hampir 60 tahun merdeka, mungkin inilah masanya untuk kita berusaha supaya Allah Subhanahu wa taala membuka hati umat Islam dan membuka hati umat-umat bukan Islam untuk terus memberikan sokongan kepada usaha-usaha untuk dilaksanakan pelaksanaan kanun syariah Islam. Semoga bila mana ia dilaksanakan, maka akan terlihatlah, akan terpancarlah keadilan Islam. Dan mungkin inilah yang dirisaukan oleh kita kata penjajah ataupun orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka risau dan mereka khawatir dengan dilihat keadilan Islam, keindahan Islam, maka semakin ramai orang tertarik dengan Islam lalu melafazkan syahadah. Sebagaimana peristiwa yang berlaku pada Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sekalipun memang itu kita sebut baju perisai Sayyidina Ali, tapi bagaimana keadilan Islam dan diminati serta kita kata menundukkan keangkuhan, kesombongan orang-orang yang tidak belum lagi mengenali Islam tetapi sudah lihat akan keadilan Islam.
dan inilah yang nak kita sebarkan, kita sampaikan untuk manfaat kita semua insya-Allah. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi sebelum kita menamatkan program kita pada malam ini, jadi pihak majlis mempersilakan pada Ustaz Manor Hamzah untuk memberikan sedikit penggulungan sekitar 3-4 minit. Pada Ustaz dipersilakan. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, dalam kita mendaulatkan syariat Islam ni kena ada satu usaha. Usaha untuk merebut segala peluang yang ada. Sama ada peluang itu berjaya ataupun tidak, kita mesti ambil peluang, kerana kata Allah Ta'ala, man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Siapa yang berjuang pada jalan kami dalam menegakkan agama kami, kami akan tunjuk jalan-jalan. Ada orang cakap, dia kata macam mana kita nak pindah 355 akta bidang kuasa mahkamah. Tak apa, kita usaha lagi, kita berjuang lagi agar kita nak tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Memerlukan masa yang begitu panjang, ada masa yang begitu ruang, sekurang-kurangnya dengan kita bercakap, orang mula bertanya. Orang mula bertanya, tak? Kalau kita dah bercakap, dia kata cakap apa ustaz, uduk-uduk ustaz, orang kafir, takut-takut kita. Kalau kita dah bercakap, dia tak faham, tak? Kita dah bercakap, dia tak faham dan dia tidak akan tanya. Tapi bila kita bercakap, mereka mula rasa nak tahu. Al-Quranul Karim mula dibaca di negara barat. Bila barat menggambarkan Islam itu ganas, Islam itu teroris, Islam itu ekstrim, Islam itu jahat, akhirnya orang-orang barat Eropah mula membuka Al-Quran. Bila mereka baca Quran, mereka mula melihat apa yang disebut oleh orang lain berbeza dengan ada dalam Quran, sehingga hari ini majalah-majalah di Eropah mula menggambarkan setiap hari orang barat mula masuk Islam. Itu dia. Itu kata orang bimbang hudud, takut hudud, bimbang hudud ni merupakan satu perkara yang hebat, dak buat lagi takut dah. Itu hebat, dak buat lagi dah. Tak ada lagi kena kerak tangan kerana hudud, tapi dah takut ni. Hak takut tu pula bukan pencuri, tok lepas, tok bila takut juga. Allah Ustaz, nak buat hukum hudud ni habislah tangan. Tok bila kerja apa? Pencuri ke? Bila dah aku apa? Dah kerja bila pun takut juga. Kalau pencuri lah apa? Takut. Ni hebat ni, hebat Islam, hebatnya agama Allah. Allahu Akbar, yang kita sebut Allahu Akbar tu nama tu. Kehebatan nakala min Allah, cegahan datang daripada Allah. Baru orang bercakap, mula orang rasa gerung, mula orang rasa takut, mula orang rasa bimbang, sehingga orang nak keluar daripada Malaysia. Ini kehebatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita yang paling penting sekali, kita sebagai hamba Allah, insan yang dipilih oleh Allah, beriman kepada Allah, terimalah ini dia undang-undang Allah. Kita ni hamba Allah. Kalau kita terima sembahyang zuhur 4 rakaat, kalau kita terima sembahyang subuh 2 rakaat, kita terima puasa di bulan Ramadan siang hari, kita terima. Kerana apa? Kerana itu perintah Allah. Kenapa perkara lain kita tak terima? Kenapa kita tak kata puasa siang hari puas dah, baik puasa malam dah? Sembahyang subuh 2 rakaat biasa je. Sembahyang subuh 4 rakaat pahala banyak sikit. Dah? Kerana perintah Tuhan. Kerana kita ni hamba Allah. Kamu ikutlah Allah Ta'ala buat, laksanakan Allah Ta'ala buat, usaha nak buat benda yang Allah Ta'ala suruh. InsyaAllah selamat di dunia dan selamat di akhirat. InsyaAllah kita berdoa agar Allah Ta'ala mengukuhkan iman kita, Allah Ta'ala membuka petunjuk kepada sahabat-sahabat kita, dan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang tidak beriman, melihat bagaimana indahnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. InsyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya sebelum tutup, saya nak sebut belakang sana tu ada bekas tulis derma untuk Ma'had Tahfiz Asy-Syatibi.
InsyaAllah kami dalam usaha dalam membina Ma'had Tahfiz Asy-Syatibi, belanja dia besar juga nak lahirkan pelajar-pelajar. Dan Ma'had Tahfiz ni kita bentuk Ma'had Tahfiz Sains, kita gabung sains dengan tahfiz untuk melahirkan cendekiawan di masa depan. InsyaAllah saya harap tuan-tuan sebelum meninggalkan masjid ni letaklah dalam tong tu berapa ringgit. Kalau berasa nak letak RM1, letaklah RM1. Kemudian ada rumah sikit lagi, ambil kertas ada tu, ada nombor akaun, tuan-tuan masuklah. InsyaAllah atas ni ada tulis derma akan menjadikan seseorang itu kaya, ada tulis ni, ada lagi ada dalam tulis tu, InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berakhirlah sudah forum kita pada malam ini dengan tajuk pelaksanaan undang-undang jenayah syariah Islam, rahmat untuk semua. Jadi jelas bagi kita yang hadir pada malam ini, saya kira kupasan, penjelasan, huraian, syarahan yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Fadil Ustaz Muhammad Nur Hamzah sudah cukup untuk memberikan kefahaman kepada kita tentang apa itu undang-undang syariah, kenapa ia perlu dilaksanakan, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat memberikan peringatan dan manfaat untuk semua, dan dia tidak berhenti setakat ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, lebih elok kiranya untuk kita panjang-panjangkan. Jadi apa yang tuan-tuan faham pada hari ini, tambahan generasi muda, boleh tuan-tuan update status dalam Facebook ke, share dalam WhatsApp ke, untuk dikongsi-kongsikan dengan sahabat-sahabat. Kalau tanya grup tu banyak, grup WhatsApp lah, kurang-kurang seorang tu ada 20 grup. Jadi tuan-tuan buat satu kesimpulan untuk dipanjang-panjangkan supaya masyarakat pada hari ini faham apa itu keindahan dan keadilan undang-undang Islam. Barulah mereka tidak rasa takut untuk menerima hakikat bahawa undang-undang ini memberikan keadilan, kerahmatan kepada umat manusia, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah dan memberikan manfaat untuk semua. Dan sebagaimana yang disebut Abdul Ustaz tadi, di tengah tu ada tabung derma untuk kita sumbangkan. Sumbangan kita boleh dalam bentuk sedekah, zakat ke, untuk Ma'had Tahfiz Asy-Syatibi. Ustaz sebut tadi, kalau tak boleh lagi sikit, sebenarnya tuan-tuan Tok Guru pernah pesan, bila kita nak bagi sedekah ni, kalau kita rasa berat hati nak bagi RM10, masuk RM50. InsyaAllah bila bertemu dengan Allah, kita tak menyesal. Jadi itu baru betul. Jadi baru tambah kefahaman kita, insya-Allah. Jadi wallahu alam. Jadi kita tangguh program forum kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus